Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah pengajian kita dan perkongsian ilmu kita pada malam ini kita talaqi dan tadarus bersama-sama surah Al-Isra, muka surat 282. Surah Al-Isra, muka surat 282. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ
فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا صدق الله العظيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Pertama dan selama-lamanya kita merafakkan setinggi-tinggi rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Masih lagi dikurniakan kesihatan, luang masa, waktu yang baik untuk kita hadirkan diri kita di rumah Allah ini untuk tingkatkan amalan kita, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan seterusnya kita mengejar ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, An Ibni Abbas qalat Quraisy lin Nabi sallallahu alaihi wasallam ud'u lana rabbak yusbih lana as-safa dhahabah fa in asbahat dhahabah ittaba'naka wa 'arafna annama qulta kama qulta fasa'ala rabbahu 'azza wa jalla fa'atahu Jibril faqala in syi'ta asbahat lahum hadhihi as-safa dhahabah faman kafara minhum ba'da dhalika عذبته عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين وإن شئت فتحنا لهم أبواب التوبة قال يا رب لا بل افتح لهم أبواب التوبة. Hadis ini hadis riwayat Imam Ahmad. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, kata Ibnu Abbas, salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, satu hari datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sekelompok Quraisy musyrikin Mekah.
Lalu dia mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ud'u lana rabbak." Minta kepada Tuhanmu wahai Muhammad, "Yusbih lana as-safa dhahabah." Agar ditukarkan bukit Safa itu dengan ketulan emas. Fa in asbahat zahabah, sekiranya Tuhanmu menukarkan bukit Safa itu menjadi ketulan emas, ittaba'naka. Ya Muhammad, engkau tak perlu risau. Kami janji kami nak ikut engkau. Ini tuan-tuan, ayat tentang janji Quraisy beberapa kali dia datang dalam beberapa hadis. Beberapa kali dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam minta benda pelik-pelik. Lalu bila Allah kabulkan benda tersebut, dia tetap tak beriman. Lalu pada kali ini Quraisy datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam minta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya Nabi minta kepada Allah tukarkan bukit Safa yang kita duk pergi umrah tuan-tuan, Safa ke Marwah tu, menjadi ketulan emas. Lalu Quraisy janji kepada Nabi nak beriman sekiranya Allah tukar betul-betul bukit Safa tu jadi emas. Wa arafna anna ma qulta kama qulta. Kami dengar dan kami patuh apa yang kau cakap selepas ni ya Rasulullah. Jangan risau. Ini janji Quraisy. Nabi seorang yang cukup baik. Fasa'ala rabbah, dia tak melenting. Walaupun datang Quraisy tersebut dalam keadaan nak mengejek ataupun nak menyindir Nabi. Fasa'ala rabbah, Nabi angkat tangan doa kepada Allah, minta kepada Allah. Fasa'ala rabbahu azza wa jalla. Lalu Allah Subhanahu wa taala menghantar malaikat Jibril datang jumpa Nabi. Fa'atahu Jibril. Datang Jibril datang jumpa Nabi. Faqala, "Ya Muhammad, wahai Muhammad, in syi'ta asbahat lahum hadhihi as-safa zahaba." Kalau engkau nak suruh Allah Subhanahu wa taala tukarkan bukit Safa itu menjadi ketulan emas, itu kacang bagi Allah taala. Benda itu benda yang paling senang. Lalu sekiranya engkau mahukan Allah tukarkan bukit Safa tersebut jadi ketulan emas, itu mudah bagi Allah, sangat-sangat mudah. Tetapi wahai Muhammad, faman kafara minhum ba'da dhalik, barang siapa yang ada lagi selepas Allah tukar bukit Safa tu jadi emas, buat habuan mereka nak emas, tapi kalau ada lagi selepas tu mereka yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, azabtuhu adzaban la u'adzibuhu ahadan minal alamin. Allah Ta'ala akan turunkan satu azab kepada kaum kau ya Muhammad, yang mana azab ini la u'azibu, tidak pernah lagi dia azab oleh kaum yang lain. Azab ahadam minal alamin, tidak pernah pun kaum lain rasa azab macam ni. Nah, bukan tak boleh, Allah boleh buat. Tetapi wahai Muhammad, kalau mereka ini kufur kepada Allah, ada lagi kufur selepas mereka minta benda pelik-pelik, nah, maka Allah kata u'azibuhu adzaban la u'adzibuhu ahadan minal alamin, maka kami akan azabkan mereka yang kufur ini dengan satu azab yang tidak pernah dirasai oleh orang yang sebelum ini. Wa in syi'ta, pilihan kedua wahai Muhammad, sekiranya engkau mahu, fatahna lahum abwabat taubah, kami berikan kepada engkau pilihan yang kedua wahai Muhammad, kami bukakan pintu taubat, tetapi kami tidak jadikan bukit Safa tersebut ketulan emas. Mana yang satu yang kau pilih wahai Muhammad? Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini tuan-tuan, ya Rabbi, wahai Tuhanku, dengar sahaja itu adalah tawaran yang kedua. Terus Nabi Muhammad jampuk perkataan malaikat Jibril, la, tidak wahai Jibril, bal iftah lahum abwabat taubah. Ya Jibril, minta kepada Allah supaya Allah bukakan pintu taubat kepada mereka. Ini tuan-tuan, hadis yang kita bacakan pada malam ini nak menunjukkan kepada kita bahawa sayangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Kalau kita pernah pergi umrah tuan-tuan, dan yang pernah pergi haji, kita berdiri di depan tower jam tu tuan-tuan, berdiri itu menghadap ke Kaabah. Sebelah kanan tu kalau kita perasan ada satu bukit, atas tu ada istana, itu dipanggil Jabal Abi Qubais. Opposite dia tu tuan-tuan ada satu Jabal Qayqi'an, yang mana bukit tersebut pernah memberi tawaran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malaikat bukit tu minta kepada Nabi Muhammad bagi tawaran, boleh tak aku nak angkat
Jabal Qayqi'an ini nak hempuk atas kepala orang-orang yang cederakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, kita tengok sendiri bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam dimuliakan oleh penduduk kerajaan langit Allah Subhanahu wa taala. Itu hadis yang pertama. Hadis yang kedua, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala jaa Tufail ibnu Amr ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala inna dausan qad halakat asad wa abad fad'u Allah alaihim faqala Allahumma hdi dausan wa'ti bihim. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu katanya, datang seorang sahabat Tufail bin Amr kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tufail ini daripada suku kaum Bani Daus. Inna dausan, katanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, sesungguhnya inna dausan qad halakat, sesungguhnya kaumku, yakni kaum Daus, telah qad halakat, binasa. Minta kepada Allah supaya engkau binasakan mereka kerana asad wa abad, kerana mereka derhaka dan ingkar. Selepas aku pergi kepada mereka, sebut tentang Al-Quran, sebut tentangmu ya Muhammad, sebut tentang Islam, mereka menolak, derhaka dan ingkar. Contohnya Fras lah, bila sampai satu tahap dah dakwah-dakwah ni, Fras Tufail bin Amr, dan kemudian mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, minta supaya Allah Subhanahu wa taala binasakan mereka. Fad'ullaha alaihim. Macam mak lah tuan-tuan, kita ni mak ayah ni, kadang-kadang Fras ni doa kepada anak ni sampai satu tahap dia dah kecewakan kita. Contoh je. Maka Tufail bin Amr ni dia kecewa dengan kaumnya sendiri, maka dia minta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya binasakan kaum dia. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi berdoa. Nabi tak minta supaya Allah binasakan kaum Daus, tetapi Nabi minta, Allahumma hdi dausan wa'ti bihim. Ya Allah, berikan hidayah kepada kaum Bani Daus, dan berikan kepada mereka ini kenal agama Islam. Ini tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita tengok suku Daus sendiri, ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut bahawasanya ada datang pada akhir zaman nanti tidak terjadinya kiamat apabila suku kaum Bani Daus ini kembali menyembah berhala. Mereka ni daripada Yaman. Maka ini hadis daripada riwayat Imam Bukhari. Baik, apakah kesimpulan hadis sebagai mukaddimah kita pada malam ini? Sebelum kita nak masuk kepada ayat kita nak tadabbur malam ni, yang pertama sekali, daripada dua hadis ini kita belajar azamkan dalam diri kita untuk buat kerja dakwah. Dakwah ni macam-macam cara. Ada orang dia boleh bercakap, dia dakwah melalui lisan. Ada orang dia boleh tunjukkan akhlak yang baik, dakwah dengan cara akhlak yang baik. Dan ada orang dia boleh berdakwah melalui hartanya, pelbagai cara dakwah. Ni yang pertama. Dan kesimpulan yang kedua dapat kita ambil pada malam ini, timbulkan rasa kasih sayang sesama Muslim dengan perbuatan yang baik. Sebagaimana respon Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah datangnya Quraisy dan juga Tufail bin Amr, setelah datangnya kedua-dua pihak ini untuk memohon supaya Allah Ta'ala berikan ketulan emas tukar kepada Bukit Safa tadi. Tufail minta supaya Allah celakakan kaum dia sendiri. Lalu Nabi SAW keluar dengan perkataan yang baik. Ni tuan-tuan, maka dapat kita ambil sini, kita timbulkan rasa kasih sayang sesama orang agama Islam. Tambah-tambah lagi sesama kita ni tuan-tuan, bercakap ni kalau ikut, bercakap dengan perkataan yang baik. Dan seterusnya, latih diri kita sabar dan tahan dengan provokasi. Kalau ikut sebenarnya Nabi SAW dengan ujian cukup besar, kalau kita lah kena macam tu, kita kena provoke macam tu, nescaya kita emosi kita tak stabil. Nescaya emosi kita tak stabil. Lalu kita kena latih diri kita sabar dan tahan dengan sikap, dengan provokasi. Dan yang terakhir, kita yakin dengan apa yang Nabi bawa, yakni Al-Quranul Karim ini, dan kita jadikan ia sebagai pedoman dalam hidup kita. Kita belajar bagaimana kehidupan pengajaran bagi mereka kaum Quraisy yang derhaka, asad wa abad, derhaka dan ingkar, minta macam-macam. Bukan Allah Ta'ala tak boleh buat, boleh. Tapi kalaulah Allah Ta'ala bagi ada lagi yang kufur, kami akan azab.
masa tu barulah kita nak menyesal ni. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu sebagai mukaddimah kita pada malam ni. Perjumpaan kita mungkin dalam bulan lepas kita membincangkan tentang ayat yang keberapa baru-baru ni? Ayat keempat, lima tak silap saya. Nak recall baliklah apa yang kita belajar berkongsi pasal bulan lepas tuan-tuan, bukan semalam. Bulan lepas kita recall baliklah bagaimana kisah yang telah kita kongsikan pada bulan lepas, kisah tentang Bani Israel. Allah Ta'ala pesan siap-siap dah, dan benda ini dirakamkan di dalam kitab Taurat. Allah Ta'ala kata Bani Israel ini, wa qadaina ila Bani Israel fil kitabi la tufsidunna fil ardi marratain. Wahai Bani Israel, jaga-jaga, kamu akan melakukan dua kesilapan besar, yang mana kesilapan ini tak berlaku lagi. Tapi bila mereka tahu, mereka sengaja buat. Apakah kesilapan yang besar? Yakni mereka merosakkan muka bumi ini dengan membunuh Nabi sendiri. Siapa Nabi yang kita kongsikan sebelum ni? Adalah Nabi Zakaria dan anaknya Nabi Yahya. Ada yang kita baca dalam tafsir Nurul Ihsan ini sampai gegaji apa semua tuan-tuan. Selepas itu, apabila mereka membunuh Nabi Zakaria, dan ada juga riwayat yang mengatakan bukan ayah yang kena bunuh dulu, Nabi Yahya dulu yang kena bunuh. Lalu Allah Ta'ala nak hancurkan Bani Israel ini, Allah Ta'ala hantar tentera Jalut yang telah Allah ceritakan dalam muka surat 41 tak silap saya, tuan-tuan buka muka surat 41. Falamma fasala Talut bil junudi qala inna Allaha mubtaliikum binaharin faman shariba minhu falaysa minni. Allah Ta'ala cerita tentang kerajaan Talut yang melawan dengan kerajaan Jalut, yang mana Nabi Daud ketika itu, wa qatala Daudu Jalut. Nabi Daud telah menjadi salah satu orang besar dalam tentera Talut ini. Dia bunuh Jalut ini sendiri. Maka selepas daripada tu Allah Ta'ala berikan kemenangan kepada mereka, dan kemudiannya mereka sekali lagi membinasakan Nabi ketika di zaman itu, Nabi Zakaria ataupun Nabi Yahya. Jadi persoalan kepada kita, kenapakah tak tally tuan-tuan dengan tafsir ini, dengan tadabbur kita yang baru ni? Tak tally maksudnya apa? Wa qatala Daudu Jalut, yang membunuh tentera Talut ini adalah Nabi Daud. Kalau kita perhatikan dari susul galur, Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, sampai kat Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya. Zakaria dan Yahya duduk di hujung-hujung dah. Tapi kenapa Nabi Daud dia sempat dengan ni? Itu menjadi tak tally. Maka di situlah berlaku unsur-unsur, orang panggil unsur-unsur yang meragukan dari sudut sanadnya. Maka tak apa tuan-tuan, kita belajar ni tuan-tuan, kita ambil sebagai iktibar, dan juga kita tak perlu pun kita nak kaji lebih-lebih. Yang perlu kita tahu, Allah Ta'ala rakamkan benda yang tepat di dalam Al-Quran, yang dibunuh oleh Talut ini, dibunuh oleh Jalut ini melalui Nabi Daud alaihi salatu wassalam. Itu tuan-tuan. Kalau kita tengok Old Testament dan Bible ni, Jalut ini dikenali sebagai Goliath. 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 Tuan-tuan carilah sendiri nanti, tengok bagaimana cerita-cerita. Banyak version. Tapi yang penting adalah kita pegang bahawasanya Nabi Daud alaihi salatu wassalam, wa qatala Daudu Jalut, yang membunuh Jalut. Nabi Daud bersama dengan tentera Talut ketika itu membunuh Jalut. Dan kemudiannya fakta yang kedua yang menyebabkan cerita yang Nabi Yahya dan Nabi Zakaria ini tidak beberapa tepat berdasarkan surah Maryam. Kalau kita tengok, wa salamun alaihi yauma wulida wa yauma yamutu wa yauma yub'atsu hayya. Cerita yang kedua ini yang mengatakan bahawasanya Nabi Yahya dibunuh secara kejam, Nabi Zakaria dibunuh secara gergaji, tidak tepat, kerana di dalam Al-Quran Allah cerita tentang Nabi Yahya, wassalamun alaih, dan kami berikan, jaminkan dia dengan keselamatan, yaumul wulida, daripada hari dia lahir, wa yauma yamut, sehingga hari dia mati,
wa yauma yub'atsu hayya, dan sehingga hari dia dibangkitkan nanti. Para ulama bersepakat bahawasanya takkanlah Allah jamin, tetapi Allah bagikan kematian yang sangat teruk kepada seorang nabi. Kalau kita tengok sendiri Nabi Nuh AS, ni para mufassir mereka berbeza pendapat. Kerana apa tuan-tuan? Nabi Nuh walaupun ditenggelamkan kaumnya ni kerana banjir, tetapi Allah masih selamatkan Nabi Nuh di atas kapal bahtera. Nabi Musa, Allah Ta'ala jaminkan keselamatan dia dengan belahnya laut, lintas saja laut tu tidak ada apa-apa tuan-tuan. Tapi sampai Fir'aun lintas, Allah tutupkan laut tersebut. Selamat Nabi Musa. Ini jaminan Allah Ta'ala. Nabi Ibrahim, Namrud ambil campak dalam api. Lalu berubahlah api tersebut jadi sejuk. Allah selamatkan Nabi Ibrahim. Nabi Isa yang mereka sangkakan Nabi Isa disalib. Sedangkan Nabi Isa ni tidak disalib. Nabi Muhammad SAW pun Allah jamin. Para Nabi ni Allah jamin. Maka hujah-hujah inilah yang menyangkal kembali riwayat-riwayat yang tidak beberapa jelas ni. Ini sebagai perkongsian maklumat kan tuan-tuan. Kok-koklah rasa timbul rasa iya ke ni Nabi Yahya kena potong gergaji apa semua ni. Cerita-cerita tu tidak beberapa tepat. Namun dikongsikan di dalam tafsir ini, tak apa kita belajar tuan-tuan. Baik. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang keberapa dah? Baik, kita ambil sedikit. Baru-baru ni saya rasa saya tertinggal ada satu benda. Wa amdadnakum bi amwal, ayat yang ke-6 tu tuan-tuan. 4 baris ke bawah tu. Wa amdadnakum bi amwal wa banin, dan kami kurnia kepada akan kamu dengan harta yang banyak dan anak cucu yang banyak. Maksudnya apa? Allah Ta'ala menjanjikan kepada Bani Israel ini dengan satu benda yang cukup hebat. Kalau kita ni tuan-tuan mungkin tidak ada keistimewaan seperti tersebut, tetapi Allah Ta'ala memberikan keistimewaan kepada Bani Israel melalui ayat yang ke-6 ini. Apa dia tentang tuan-tuan? Wa amdadnakum bi amwal, kami kurnia akan mereka itu wahai Bani Israel dengan harta yang banyak. Harta yang banyak. Kalau kita tengok sendiri banyak produk-produk daripada Yahudi sendiri. Intel yang kita duduk guna, media dari sudut medianya. Waze sendiri yang kita duduk jalan nak pergi mana-mana. Yang develop tu siapa tuan-tuan? Adalah dari golongan Yahudi juga. Ford, Astro Sukan, Timberland pakaian, Baskin Robin aiskrim 200 ringgit tu tuan-tuan. Baskin Robin warna pink kalau kita masuk mall tu tuan-tuan. Dunkin Donut, macam-macam benda lagi, banyak lagi tuan-tuan. Ini antaranya mereka menjadi golongan yang wa'amdadnakum bi amwal, golden touch tuan-tuan. Buat apa-apa semua jadi. Berbanding kita ni tuan-tuan, baru menega melingkuk dah tuan-tuan. Tapi dia orang ni buat apa-apa semua jadi. Wa banin, daripada mereka dibunuh, Hitler bunuh macam-macam tuan. Kalau kita baca sikit-sikit tuan-tuan, ada yang cerita kata Hitler saja tinggalkan sikit geng-geng Yahudi ni supaya golongan akan datang tahu yang berapa banyak, berapa jahatnya mereka ni. Tapi kita tengok statistik mereka ni kecil dahulu tuan-tuan. Daripada zaman Hitler sampai sekarang, kalau kita tengok statistik tuan-tuan, saya tengok populasi sekarang mencecah 15 juta. Di Israel sendiri Yahudi sebanyak 6 ke 7 juta. Banyak lagi negara, Kanada, France, Rusia baru membiak kembali tuan-tuan. Tapi mereka dengan kuantiti yang sedikit, mereka boleh berkembang dengan jenama-jenama yang sungguh hebat. Ni tuan-tuan, anak ceritanya. Baik, kita teruskan ayat yang ke-7. Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika kamu berbuat baik dengan kerja taat, itu nescaya kamu berbuat baik bagi diri kamu juga, kerana pahalanya baginya. Allah Ta'ala cerita pada ayat ini, in ahsantum li anfusikum. Apa-apa kebaikan yang manusia lakukan, sebenarnya kebaikan kamu itu adalah untuk diri kamu juga pahalanya. Sebagai contoh, kita datang ke majlis ilmu, bukan senang tuan-tuan nak duduk bersila ni dengan keadaan lutut gaut apa semua, peringkat-peringkat macam ni. Kebas apa semua. Kalau ikut sebenarnya boleh sahaja kita duduk di rumah pukul 7. Buka TV3 7 hari mencintaiku 2 tuan-tuan, version 2 dalam ni. Boleh sahaja sebenarnya, tapi kita memilih untuk datang ke rumah Allah, nak ibadah, duduk dalam rumah Allah, dengar sahaja apa-apa pengajian. Maka Allah kata in ahsantum li anfusikum.
Apa-apa kebaikan yang kita lakukan tersebut adalah pahala bagi diri kita sendiri. Sebab apa tuan-tuan kita nak buat kebaikan atas dunia? Takut nanti di akhirat sana tidak ada langsung amalan kita. Kita pernah dengar sendiri tuan-tuan hadis tentang bagaimana seorang manusia yang segak bergaya, cantik pada hari akhirat kelak. Lalu dia tengok orang sekeliling dia kata, aku paling cun dekat sini. Contoh. Dan kemudiannya naik ke atas mizan, punya timbang, tak ada langsung amalan dia. Sangkaan dia selama ni, mana habis amalan aku? Innahu la ya'tir rajulus saminul azim, Nabi kata. Sesungguhnya datang daripada hari akhirat kelak satu kelompok manusia ni yang samin, badan dia tegak, azim, sadur ni tuan-tuan. Berjalan dengan cara lagaknya seperti mana seorang yang masuk ke pasar dalam keadaan yang handsome, berjalan rasa lagak. Lalu sampai di hadapan Allah yaumal qiyamah, naik ke atas timbang, la yazinu indallah janaha ba'udah. Timbang, lu ingatkan amalan banyak, rupa-rupanya amalan itu seberat sayap nyamuk, janaha ba'udah. Ni yang Nabi takut ni. Nabi cerita kepada para sahabat ni. Risau sebab apa? Di dunia dulu banyak melakukan benda-benda yang baik tapi disangkakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan tidak diterima. Jangan kita rasa kita pasti apa yang amalan kita lakukan bulat-bulat diterima Allah. Kalau ada sifat-sifat yang tidak elok, nescaya ditolak. Dan jika kamu berbuat kejahatan dengan berbuat fasid, masuk fasid apa tuan-tuan? Kerosakan. Maka baginya jua kejahatan kamu itu. Kalau manusia memilih untuk melakukan kejahatan, memilih untuk melakukan benda-benda yang tidak berfaedah, maka benda tidak berfaedah jugalah baginya. Berbeza dengan manusia, kalau kita ambil dua contoh lah tuan-tuan. Berbeza dengan manusia daripada muda sehingga ketua, sibuk kejar, dia tahu dalam prinsip Allah, dalam prinsip agama Islam ini nak kejar keredaan Allah Subhanahu wa taala. Ibadah dia bukan nak kata banyak sangat sampai lupa pada dunia, tak. Tetapi dia menjadikan akhirat ini tempat yang paling penting, dunia tidak ditinggalkan. Maka manusia macam ni dia akan berkembang sehinggalah prinsipnya itu sampai ke anak cucu dia dan faham tentang Islam betul-betul. Berbeza dengan manusia yang tidak ada basic agama. Sembahyang pun tunggang langgang, tak tahu, kadang-kadang baca apa pun tak tahu. Sehingga akan mengatakan bahawasanya ini adalah semua daripada diri dia sendiri. Akan sampai pada prinsip tersebut di akhir umur kehidupan dia nanti tidak akan terbuang dalam diri dia sifat-sifat macam tu. Ni bahaya-bahayanya benda-benda macam ni kalau ada melekat sehingga ke dewasa, bahaya. Baik. Wa in asa'tum falaha. Dan jika kamu berbuat kejahatan dengan berbuat fasik, maka baginya jua kejahatan kamu itu. Baik. Fa iza jaa wa'dul akhirati liyasu'u wujuhakum waliyadkhulul masjida kama dakhaluhu awwala marrah waliyutabbiru ma 'alau tatbira. Ayat yang ketujuh tu. Maka apabila datang oleh janji kali yang akhir, kami bangkit hamba kami Bukhtansor. Ni tuan-tuan, dia sambungan daripada ayat yang ke-6 yang ke-4 tadi nak ceritanya. Setelah daripada Bani Israel, Allah Ta'ala bagi ancaman kepada dia, jangan buat dua kerosakan yang paling binasa yang kamu akan lakukan. Yang pertama, kamu bunuh para nabi. Dan yang bunuh yang pertama Nabi Yahya, para ulama ada yang berbeza pendapat, ada yang bunuh Nabi Zakaria. Maka Allah Ta'ala jatuhkan kerajaan mereka, datangnya tentera Jalut tadi, dengan beberapa tentera-tenteranya tawan Bani Israel, dan kemudiannya mereka Allah Ta'ala bagikan kekalahan, bangkit kembali buat comeback balik. Dengan Nabi Daud menyertai peperangan tersebut, terbunuhnya tentera Jalut, buat balik latufsidunna fil ardi marratain. Kesalahan kedua, membunuh pula nabi tersebut. Sama ada Nabi Yahya ataupun Zakaria, dan kemudian lepas pada tu hina balik dengan kerajaan yang dikatakan ini adalah Bukhtansor ataupun disebut sebagai Bukhtanassar. Tuan-tuan tengok baliklah dalam Google apa semua.
Nah, ada yang kata ini adalah kerajaan daripada Raja Babylon. Macam-macam lah. Baik. Maka apabila datang oleh janji kali akhir, kami bangkit hamba kami Bukhtansar dengan tenteranya, supaya menghuduh mereka itu, yakni Bani Israel, akan segala muka kamu, wahai Bani Israel, dengan bunuh dan tawan kamu, dan supaya masuk mereka itu akan Masjid Baitul Maqdis, runtuh akan dia. Ini tuan-tuan, sifat musuh. Sifat musuh. Kalau kita tengok sendiri etnik Rohingya sendiri, tuan-tuan, di India sendiri, musuh kalau mula tawan tempat tersebut, dia mulalah dia runtuhkan masjid, dia hina tempat ibadah, sampai ke tahap macam tu. Baik, seperti barang yang masuk mereka itu pada mula kali dahulu, dan supaya membinasa mereka itu barang yang mereka itu Bani Israel menang atasnya akan sebagai binasa, maka sungguh berbuat fasik Bani Israel kedua kali. Ni yang kita cerita tadi, dengan bunuh Nabi Yahya anak Nabi Zakaria yang dibunuh dahulu itu. Dan yang masyhur, ni tuan-tuan, yang pendapat yang berbeza, masyhur Nabi Yahya dibunuh dahulu daripada Nabi Zakaria. Ni yang kadang-kadang orang dia mengaji ni, dia nak kaji benda pelik-pelik, sampai ke tahap kenapa bila Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Mulk, alladhi khalaqa sab'a samawatin tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Allah Ta'ala cerita dalam surah Al-Mulk sendiri, yang mana Allah jadikan langit 7 lapis tidak bertiang. Mulalah orang yang terlalu, orang panggil apa, ada golongan macam ni, tuan-tuan, terlalu nak mencari kata, macam mana tiang ni semua, betul ke semua ni? Macam-macam. Maka golongan-golongan yang terlalu mengkaji benda yang ghaib ni, maka itu yang bahayanya. Baik. Sejarah Islam tidak ada, bahkan sejarah Islam sendiri, pada riwayat-riwayat tadi ni, tuan-tuan, ada yang benda yang tidak tepat. Kenapa? Sejarah Islam sendiri tak ada pun sumber yang sahih tentang kubur para nabi, kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, makamnya di Masjid Nabawi. Ada lagi Nabi Ibrahim yang dikatakan dimakamkan di Khalil, Hebron, Palestin sendiri. Tetapi tidak ada tempat-tempat spesifik. Seperti Nabi Yunus yang disangkakan makam-makam tertentu macam-macam. Maka begitu jugalah kita ambil daripada intipati yang tepat-tepat untuk kita jadikan. Sejarah ni kita ada benda yang kita boleh percaya dengan bukti-bukti yang kokoh, dan ada juga fakta-fakta yang lain yang menyangkal. Ni tuan-tuan. Seperti lagi akan datang pada surah Maryam, maka dibangkit. Ni surah Maryam ni maksudnya apa, tuan-tuan? Kalau betul lah Nabi Yahya yang dibunuh tadi, yang kita cerita pada awal tadi, tuan-tuan, kalau betul Nabi Yahya yang dibunuh dengan secara kejam, digergaji dan macam-macam lagi, maka para ulama menyangkal nas tersebut dengan ayat wasalamun alaihi yauma wulida wa yauma yamutu wa yauma yub'atsu hayya. Allah telah beri jaminan takkan Allah nak bagi nabi-nabi ni mati dalam keadaan yang kejam. Mari, seperti lagi akan datang pada surah Maryam, maka dibangkit Bukhtansar Raja Babylon dengan tenteranya atas mereka itu, maka bunuh ia 40,000 lelaki dan tawan 70,000 kanak-kanak, dan runtuh Baitul Maqdis, bawa pergi di negeri. Ini tuan-tuan, kata di dalam tafsir Nurul Ihsan ini, sifat-sifat musuh yang cukup-cukup hebat. Kalau dia dah mula merusuh, memang tak ada belas kasihan. Bahkan kadang-kadang kita sendiri, tuan-tuan, tak perasan sejarah di kota Mekah sendiri, tuan-tuan, Syiah Kharamitah, tuan-tuan buka balik Syiah Kharamitah pernah menyerang Kaabah, bunuh jemaah haji, colek Hajarul Aswad tu, bawa balik ke negeri dia sendiri. 19 tahun tak ada Hajarul Aswad tu di tempat dia. Tuan-tuan, mungkin ada yang tahu kan. Saya pun mula-mula dengar, betul kan ni? Kita cek-cek, betul rupanya, tuan-tuan. 19 tahun Hajarul Aswad tidak ada waktu tersebut. Kalau kita tengok balik, mereka Syiah Kharamitah ni sampai bunuh mayat tersebut, letak dekat pancuran emas tu, darah menitik sampai ke bawah atas Kaabah tu, tuan-tuan. Sampai ke tahap macam tu. Info-info yang kita betul ke jarang dengar kan? Mungkin kita baru dengar ni, alhamdulillah. Baik. Baik. Kemudian sikit lagi kemudian membunuh 70,000, kemudian merampas 70,000 lembu jantan
dengan tawanan yang dahulu itu. Nah, apabila masuk kepala perang Bukhtansor pada tempat sembelih kurban Baitul Maqdis, dilihat darah gelegak, maka ditanya mereka itu, yakni Bani Israel, selepas pembunuhan Nabi Yahya ataupun Nabi Zakaria, dan kemudian yang pertama tentera Jalut, mereka kalah, Bani Israel kalah. Nabi Daud datang buat comeback bersama dengan tentera Talut tadi, bunuh balik Jalut, dan kemudian mereka membunuh pula Nabi Yahya ataupun Nabi Zakaria, dan kemudian Bukhtansor datang menyerang kembali. Ini tuan-tuan, orang panggil karma kepada Bani Israel sendiri. Baik. Dan kemudian apabila masuk sahaja Bukhtansor ke tempat sembelih korban, ini riwayat ini saya tidak, wallahu alam, saya tidak jumpa lagi yang sahih. Ini ada beberapa pertikaian juga. Baik. Tempat kesembelih korban Baitul Maqdis, dilihat darah gelegak, maka ditanya mereka itu, jawab, yakni Bani Israel, jawab mereka, darah korban yang tiada terima daripada Tuhan kami. Maka kata ia, kamu tiada khabar yang betul, ini darah siapa? Nah, maka dibunuh Bani Israel atas darah itu beberapa ribu. Tiada diam juga. Maka kata ia, jika kamu tiada khabar sebenar, aku bunuh kamu, tiada tinggal seorang. Maka kata mereka, itu darah Nabi Yahya. Ni tuan-tuan, banyak cerita-cerita yang wallahu alam kita berserah kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan kita mengambil intipati-intipatinya sahaja. Ceritanya bila raja pemerintah pembesar di zaman Bani Israel tersebut nak berkahwin dengan anak saudara sendiri, dan kemudian Nabi Yahya datang untuk mengatakan ini adalah syariat yang tidak dibenarkan oleh Allah Ta'ala, dan kemudiannya Nabi Yahya dibunuh disebabkan itu. Wallahu alam. Sejauh manakah kesahihan tersebut, wallahu alam. Baik tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang kita dapat ambil daripada cerita ini ialah bagaimana kekejaman yang dilakukan oleh Bani Israel. Mereka telah menjadikan satu kelompok yang tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala setelah diberikan harta yang cukup banyak, jaminan harta, jaminan anak pinak, tapi mereka adalah satu kaum yang kufur. Itu adalah satu pengajaran bagi kita. Dan yang keduanya adalah apa-apa kebaikan yang kita lakukan di atas dunia ini adalah untuk diri kita sendiri, ibadahnya adalah untuk tanggungan kita sendiri, dan apa-apa keburukan yang kita lakukan itu pun untuk kita juga sebenarnya. Bahkan kalau kita memilih untuk melakukan keburukan di atas muka bumi ini, maka efeknya pada akhlak kita sendiri. Itu yang kita kena pegang elok-elok. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu sahaja perkongsian kita pada malam ini. InsyaAllah kita jumpa pada masa yang akan datang. Apa-apa sebarang soalan insyaAllah boleh tanya. Apa yang kita tahu kita bagi tahu tuan-tuan, dan apa yang kita tidak tahu insyaAllah kita berlapang dada dan juga kita cuba cari. Nama lagi manusia, bukan kata yang duduk atas kursi ni ilmunya banyak, tidak tuan-tuan. Sama saja kita. Baik, dan kebaikan yang kita dapat pada kesimpulan hadis-hadis tadi, moga-moga kita jadikan sebagai intipati dalam kehidupan kita. Jangan kita minta pelik-pelik kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya bukan minta pelik-pelik tu apa, kita minta tapi kita dalam keadaan bila diberi kita tidak menghargai siapakah pemberi tersebut. Itu tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa yang baik semua datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsi. Yang kurang, yang lemah itu datang daripada diri saya sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma rzuqna al-fahma wal 'ilma wal hikmata wal 'aqla bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahlan. Allahumma la ya'ti bil hasanati illa anta wa la yadfa'u sayyi'ati illa anta wa la hawla wa la quwwata illa bika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.